Salam sejahtera. Anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Kamarudin Ibrahim dan moderator Anas Abbas. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi hadiah menarik. Tajaan Tourism Pahang, Starbucks Malaysia, Wardah Cosmetics dan Sangkar Zul. Gaya Live from Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih menonton Gaya Live untuk episod yang ke-34. Okey, untuk bagi yang first time nonton Gaya Live ni, untuk pengetahuan anda, Gaya Live adalah rancangan bual bicara di mana kita akan bincangkan topik-topik mengenai pelancongan yang bukan sahaja dekat negara kita tetapi juga dekat dalam luar negara lah. So kita akan menjemput panel-panel untuk memberi penerangan tentang topik-topik untuk episod berikutnya. So untuk anda semua pasti tertanya-tanya, saya rasa ramai yang tanya ni. Saya tengok dekat komen sendiri pun ramai yang dah check in untuk tim-tim Junaidi ni. Saya minta maaf Junaidi tak ada malam ni. Ed kurang sihat. Dia kata dia demam panas dan tak ada suara. So tapi tak apa, untuk tim Ed jangan sedih. Ed mesti ada kat dalam komen saya rasa. Saya nampak tadi kat komen. So korang boleh komen, korang boleh ucapkan semoga dia cepat sembuh lah supaya minggu depan dia ada balik. Okey. Untuk topik kali ni kami akan bawakan anda ke negeri Pahang Darul Makmur, negeri ikan patin. Dengan cerita Pahang pun telah kenal pasti 8 destinasi yang diorang dah sedia untuk dilawati bila boleh rentas negeri nanti. So bukan itu saja, Pulau Tioman juga adalah salah satu dari pulau-pulau peranginan yang telah dikenal pasti oleh MOTAC dalam program destinasi bebas COVID-19 dalam fasa yang kedua untuk pelan pemulihan pelancongan yang telah diumumkan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan pada bulan Julai lalu. Okay, untuk malam ini kita akan berbual bersama dengan tetamu minggu ini dan berbincang mengenai pelancongan negeri Pahang khususnya, dan saya rasa mesti ramai yang tak sabar nak pergi Tioman kan. Pulau Tioman. Apa yang menariknya, kita punya tetamu pada malam ini sekarang ni ada dekat Pulau Tioman. So okey, sebelum itu kepada anda yang Sebelum itu kepada anda yang sedang menonton Gaya Live sekarang, kongsikan live ini ke wall anda dan sediakan soalan-soalan yang terbaik di ruangan komen untuk berpeluang memenangi hadiah berupa untuk kategori best question atau soalan terbaik. Kita akan pilih 3 pemenang dan setiap seorang akan memenangi voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser, termasuk sarapan untuk 2 orang. Dan goodie bag tajaan daripada Tourism Pahang. Penginapan ini pun juga adalah daripada Tourism Pahang juga. Okey, selain itu kita akan dia akan dapat juga satu mark daripada Starbucks. Starbucks Reserve Black Eagle edisi terhad. Okey, dan juga voucher buy one free one daripada Starbucks. Okey, dan satu lagi kita akan dapat majalah Gaya Travel. Okey, majalah Gaya Travel. Itu adalah untuk kategori best question. Untuk kategori lucky sharer pula, kita juga akan pilih 3 pemenang. So akan memenangi voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser juga, dan beserta goodie bag tajaan Tourism Pahang. Dan juga ada satu paket patin campak masak tajaan Sangkar Zul H. Ada patin sekali ni. Okey, dan kita juga ada daripada goodie bag daripada Wardah Cosmetics dan 2 voucher minuman yang tadi ni, minuman daripada Starbucks Malaysia buy one free one. Okey, dan juga majalah Gaya Travel. So itu adalah untuk kategori lucky sharer pula. Banyak betul hadiah minggu ni. Saya nak announce hadiah pun dah semput dah. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Starbucks Malaysia, Wardah, Sangkar Zul dan Tourism Pahang juga yang kerana menaja penginapan di Bukit Fraser. Dan saya difahamkan juga Bukit Fraser akan dijadikan Little England. Tapi itu nanti kita akan tanya kepada tetamu jemputan kita pada malam ini nanti. Okey.
Sebelum itu sempena dengan Hari Malaysia dan 16 tahun Gaya Travel Magazine, 16 tahun ulang tahun Gaya Travel Magazine. Dapatkan semua produk kami dengan 16% diskaun di Shopee sehingga 30 September 2021. Okey, anda boleh lawati shopee.com.my/gayatravel. Okey, lawati shopee.com.my/gayatravel. Boleh dapat 16% diskaun dekat Shopee. So dekat situ ada baju, ada banyak lah, ada t-shirt, ada majalah, apa semualah. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi, sebelum saya perkenalkan tetamu kita malam ini, jom kita tengok dahulu video ini sebentar. Silakan Asif. Wow, okey, itu dia video montaj daripada Tourism Pahang ya. Saya rasa sangat menarik. Saya pun dah macam rindu sangat nak travel sekarang ni. Memang sekarang pun tak ada ke mana pun. So untuk topik kali ini, untuk topik episod ini adalah This is Pahang. So memang kita akan bercakap mengenai Pahang lah untuk sepanjang program ini. Baiklah, saya memperkenalkan untuk tetamu kita malam ini. Bersama saya adalah Encik Kamarudin bin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang. Kita ramai-ramai kita welcomekan Encik Kamarudin bin Ibrahim. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okay. Untuk pengetahuan anda semua, Encik Kamarudin ini telah berkhidmat di dalam bidang pelancongan selama 28 tahun. 28 tahun itu sangat satu tempoh yang saya rasa sangat lama lah. Okay. Dan mula memegang jawatan sebagai pengurus besar di tourism pada 1 Ogos 2021. Maknanya tahun ini baru memegang jawatan sebagai pengurus besar di Tourism Pahang. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, Encik Kamarudin sekarang berada di Tioman ya. So saya nak tanya Encik Kamarudin, macam mana dengan Tioman sekarang ni? Ya, terima kasih Yanas.
Gaya Travel lah, di atas beri peluang kepada saya lah. Sama. Kebetulan saya berada di pulau, antara 10 pulau yang terbaik di dunia lah. Sekarang ni saya berada di Kampung Tekik, itu satu perkampungan lah, di Pulau Tioman. Sangat tenang, dan cuaca dan suasana yang nyaman di pulau. Tapi semua orang tahu sektor pelancongan sekarang ni masih lagi belum dibuka. So kita harap Tioman akan terus dikunjungi lah apabila pintu sepadan dibuka. Ya. Okey, Encik Kamarudin, kalau tak keberatan saya boleh saya tanya apa tujuan Encik Kamarudin berada di sana sekarang ni? Okey, kebetulan kita Kajian Negeri Pahang sedang dalam pelaksanaan untuk menyampaikan bantuan-bantuan lah kepada pemain-pemain industri pelancongan lah, seluruh negeri Pahang. Dan esok kebetulan kami ada program penyerahan bantuan kepada pemain-pemain industri, di mana mereka terdiri daripada pemandu-pemandu bot, pemandu pelancong, dan mereka yang terlibat secara langsung dalam industri pelancongan lah di Pulau Tioman. Okey. Saya minta maaf, saya terus tanya pasal Tioman dulu. Sepatutnya saya minta Encik Kamarudin perkenalkan diri dan latar belakang Encik Kamarudin, sebab saya pun excited yang Encik Kamarudin sekarang ni berada kat Tioman. Itulah Encik Kamarudin minta kalau Encik Kamarudin boleh perkenalkan diri dan ceritakan sikit mengenai latar belakang Encik Kamarudin. Okey, saya telah pun berkhidmat di negeri Pahang lah, khususnya dalam sektor pelancongan lah, agensi pelancongan negeri, sejak tahun 1993 lagi lah, 93 lagi saya dah terlibat langsung dalam sektor pelancongan lah. Di mana ketika itu pada tahun 93 saya dilantik dalam perkhidmatan awam di Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. Tapi ketika itu saya hanya ditugaskan untuk mantau pembangunan yang berkaitan dengan pelancongan. Dan selama tempoh 28 tahun itu saya rasa saya sangat bertuah lah, sebab sejak saya bertugas tahun 93 sehingga sekarang saya tidak pernah berpindah ke sektor-sektor yang lain. Jadi saya memang terlibat dalam sektor pelancongan secara keseluruhan, secara totalnya 28 tahun tu secara satu tempoh yang panjang, dan sememangnya dapat mendedahkan saya kepada banyak perkara lah. So pada ini 28 tahun tu memang di Pahang saja? Ya, betul. 28 tahun di Pahang saja, sebab perkhidmatan saya adalah perkhidmatan, saya lantikan daripada Perbadanan, satu agensi di bawah kerajaan negeri lah. Secara keseluruhannya saya memanglah pegawai tadbir di negeri Pahang. Oh, 28 tahun itu satu tempoh yang sangat panjang saya rasa untuk mengepahang. So saya pelancongan dekat negeri Pahang tu saya rasa dekat Celah Gigi Encik Kamarudin sajalah. Itu memang okey. InsyaAllah memandangkan memang Encik Kamarudin sini memang dah lama berada dalam bidang pelancongan dekat negeri Pahang ni. Boleh Encik Kamarudin ceritakan apa keistimewaan pelancongan di negeri Pahang? Okey, kalau kita lihat sektor pelancongan negara lah, Pahang penyumbang terbanyak lah kepada produk pelancongan yang terdapat di negara ini. Sebab semua orang tahu bahawa Pahang sebuah negeri terbesar di Semenanjung. Semua produk-produk yang terdapat di negara kita, daripada tanah tinggi, pantai, pulau dan sebagainya, terdapat dalam negeri Pahang. Apa yang negeri lain ada, Pahang ada. Tapi Pahang ada apa yang negeri lain tak ada. Itu kita punya keistimewaan kita lah. Dan keistimewaan produk-produk pelancongan kita ni banyaknya berdasarkan kepada kita punya kekuatan alam semula jadi kita lah. Sebab 56% daripada muka bumi ni Pahang ini diseliputi alam semula jadi. Dan Pahang adalah penyumbang terbesar kepada oksigen negara kita. Maknanya oksigen negara kita ni Pahang yang bekalkan. Sebab hutan yang banyak. Sebab hutan yang banyak. Jadi kita menggunakan kekuatan alam semula jadi kita ini untuk kita perkasakan sektor pelancongan di negeri Pahang lah.
Jadi kita ada kalau kita tanah tinggi ni, semua tanah tinggi berada di Negeri Pahang. Cameron Highlands, Genting Highlands, Bukit Tinggi, Bukit Fraser, semuanya dalam Negeri Pahang. Kita ada 2 tasik semula jadi. Kita ada tasik Cini, tasik Beruk. Kita ada produk-produk pantai. Pantai kita memanjang sejauh 240 km. Kesemuanya mempunyai keistimewaan dari segi pelancongan, boleh menawarkan kepada pelanggan-pelancong kita lah, sama ada dalam luar negara. Dan kita juga mempunyai produk-produk pelancongan berasaskan tarikan-tarikan budaya dan seni lah. Jadi ini kekuatan Pahang itu semua orang tahu. Itu sebab tema kita, This is Pahang. Inilah Pahang yang kita ingin memaklumkan kepada semua bahawa Pahang mempunyai kekuatan pelancongannya yang sangat unik dan menarik lah. Itu apa orang cakap, orang cakap pelapuh weh. Ya. Betul lah saya cakap, pelapuh weh. Memang hebatlah Negeri Pahang ni, memang semua ada. Sebab saya sendiri pernah tinggal di Pahang selama 3 tahun masa study dulu. Dan saya sendiri saya suka Kuantan khususnya lah, sebab saya tinggal kat sana. Sebab dia satu bandar yang semua ada dekat situ, and at the same time kalau you nak pergi pantai ke apa, it's just a 10 to 15 minutes drive. Betul. So memang dekat sangat. Semua dekat situ. Itu bandar yang sangat tenang. Yes. Bandar yang orang kata sangat berdaya maju untuk dihuni. Yeah. Kalau nak Starbucks tepi pantai ke apa, dekat Kuantan. Ada semua. Tapi masa zaman saya tu Starbucks tak ada. Masa tu ada McD saja. So, yeah. Okay, lagi satu Encik Kamal. Saya panggil Encik Kamal ya. Boleh. Okay, apa festival tahunan yang ada dekat sana? Kita sebenarnya di Negeri Pahang ni, kita punya produk pelancongan kita punya festival-festival kita mengikut daerah-daerah yang tertentu lah. Contoh kita ada acara-acara besar yang sememangnya kalau kita beritahu orang akan tahu. Itu acara yang satu-satunya yang ada di negara kita, mesti berada di Negeri Pahang. Contohnya kita ada acara melihat burung ataupun pertandingan melihat burung di Bukit Fraser. 33 tahun dah kita jalankan, tapi 2 tahun kebelakangan ni kita oleh kerana COVID. Kita tidak dapat jalankan lah. Acara terkenal peringkat antarabangsa. Kita ada juga acara billfish, memancing ikan layaran di Rompin. Kita juga ada acara-acara besar yang lain lah, seperti acara-acara berbasikal, acara-acara surfing, meluncur angin di Pantai Balok, di Cerating. Kita ada acara-acara festival-festival yang berkaitan dengan bunga-bungaan di Cameron Highlands. Dan kita ada festival-festival yang berkaitan dengan kebudayaan asli negara di Bera dan sebagainya lah. Jadi kesemuanya acara-acara kita ni banyak. Kita ada lebih daripada 60 acara sebenarnya. Banyak. Setahun. Sebab kita di Pahang ni kita ada 11 daerah. Setiap daerah ada kekuatan tersendirilah. So memang festival tu memang dia merangkumi daripada air, daripada pesta air, daripada culture pun ada kan. Betul. Makanan dan sebagainya lah. Iyalah, makanan semua. Okey. Encik Kamal, okey. Sekarang pun manakala memang tengah COVID apa semua kan. Macam mana pula dengan kesan pelancongan sebelum pandemik ni dan selepas yang maksudnya sekarang ni daripada segi tourist arrival, daripada suasana kat sana apa semua, ceritakan. Kita memang sangat terkesan lah. Kita memang sangat terkesan dengan COVID yang melanda lah. Bukan saja di negara kita, di seluruh dunia. Di mana pada tahun lalu saja kita telah kehilangan hampir 1 juta pelancong sebulan. 1 juta pelancong sebulan kita kehilangan. Dan pada tahun lalu kita telah kehilangan hampir 7 juta pelancong. Pada tahun 2019. Dan pada 2020 yang lalu kita telah kehilangan hampir 90% kehadiran pelancong yang sepatutnya tiba ke Negeri Pahang lah. Jadi ini merupakan satu kerugian lah
terutamanya kepada kita punya pengusaha-pengusaha pelancongan yang terlibat secara langsung dalam sektor pelancongan seperti pengusaha bot, pengusaha chalet, pengusaha restoran, pemandu pelancong, pengusaha bar dan sebagainya. Jadi kehilangan kita, kalau negara kehilangan 45 bilion pendapatan daripada perbelanjaan pelancong, kita kehilangan hampir 16 bilion. Dah dekat separuh juga. Separuh. Sebab kita negeri Pahang, kita ada 38,000 bilik hotel. 38 bilik hotel di mana 90% daripada kemudahan bilik hotel kita tidak dapat diisi disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi pada tahun lalu kita hanya dapat lebih kurang dalam 6 juta pelancong saja pada tahun 2020. Dan sebelumnya kita ada hampir 4.3 juta pelancong. So saya kata kehilangan kita hampir 7 ke 8 juta pelancong pada tahun lalu. Dan 18 bulan negara kita dilanda COVID ini, kita telah kehilangan hampir 16 bilion ringgit lah. Hasil perbelanjaan yang sepatutnya dibelanjakan oleh pelancong dalam negeri Pahang. Itu memang satu penurunan yang drastik lah. Ya, okey, untuk audiens semua, kalau ada soalan apa-apa boleh tanyakan soalan. Dan yang saya baca kat sini, saya salah sebut Popaleh. Kalau orang Pahang marah ni. Popaleh. Betul saya sebut Popaleh. Popaleh weh. Maaf saya minta maaf. Popaleh tu kira sedap sangat lah. Sedap sangat hebat lah. Okey. So kalau ada soalan apa-apa nak tanya ke kan, boleh tanya. Dan saya bacakan salah satu soalan dulu. Ada soalan daripada Zura Azu. Okey, bagaimana pihak pelancongan memantau SOP yang perlu dipatuhi ketika pelancongan dibuka semula nanti? Okey, kita sentiasa memantau lah kita punya pengusaha-pengusaha pelancongan kita lah agar mereka sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Di Motex ni kita telah ada 14 SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Motex lah untuk pengoperasian hotel, aktiviti dan sebagainya. Ada 14 SOP. So kita ikut seperti mana yang ditetapkan SOP yang telah digariskan oleh pihak yang berkenaan lah. Tapi walaupun bagaimanapun, tanggungjawab bersama lah perlu daripada pihak pengusaha dan pemain industri sendiri kan. Contohnya bagi mereka memastikan pematuhan SOP bagi semua aktiviti dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Jadi kita tak boleh bebankan semua perkara ini kepada pihak kerajaan, anggota penguatkuasa kita. Kerana tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita kena, setiap pematuhan SOP ini tidak harus kita letakkan kepada kerajaan semata-mata. So sesuai dengan kita punya tagline tadi lah, kita jaga kita. Kita jaga kita lah. Kalau sekiranya kita sendiri tidak jaga industri kita, so siapa yang akan menjaga industri kita? Betul. Jadi ini yang antara saya kata tadi, dalam kita menghadapi pandemik ini, kita juga, pelancongan kita juga terpaksa beralih daripada satu norma yang dulu kepada norma yang baru. Maksudnya realiti baru lah. Betul. Jadi ini sudah pasti kita kerajaan negeri akan sentiasa memantau, akan sentiasa memberi khidmat nasihat, panduan dan sebagainya kepada semua pengusaha-pengusaha pelancongan kita agar mereka sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Betul. Okey, itulah macam memang kita akan bantu dari segi apa yang kerajaan telah tetapkan apa semua, tapi untuk pengusaha-pengusaha pelancongan semua harus memainkan peranan yang mereka sendiri, peranan penting lah untuk sama-sama untuk tak kita punya ekonomi apa semua pun akan disekat dari segi pelancongan apa semua. So okey, ada lagi satu soalan daripada Zura Azu. Okay. Bilakah musim monsun di Tioman? Bulan berapa paling sesuai untuk bercuti di Pulau Tioman? Apakah hotel atau resort yang Encik Kamal boleh cadangkan di Pulau Tioman dan aktiviti kat sana lah? Panjang soalan. Kita monsun ni kalau mengikut jadual yang ni biasa lah. Monsun ni ada bulan 11, penghujung bulan 11 kita di negeri-negeri di pantai timur ni akan berhadapan dengan monsun lah. Hujan, angin dan sebagainya.
Jadi pada tahun ini kita dijangkakan mengikut ramalan monsun akan datang lebih awal. Jadi kalau di Pulau Tioman ni waktu yang sesuai untuk kita datang ke Pulau Tioman ni bulan 3, bermula bulan 3 sehinggalah bulan 11. Itu sebab saya kata Pulau Tioman ini dalam setahun 8 bulan aja dia beroperasi. 4 bulannya ditutup oleh sebab monsun tadi. Jadi kalau di Tioman ni banyak hotel, resort mengikut kemampuan, mengikut package lah. Sebab di Tioman ni kita ada lebih daripada 7 kampung yang ada kemudahan penginapan yang baik. Selain daripada kampung Tepkit, kita ada kampung Genting, kampung Mukut, kampung Paya, kampung Salang. Jadi semuanya menawarkan termasuklah juara. Jadi kampung juara. Jadi kalau sekiranya pengunjung yang datang ke sini, mereka boleh dapatkan kemudahan penginapan mengikut kemampuan masing-masing lah. Jadi kalau untuk nak cari internet access apa semua boleh tanya Encik Kamal juga kat mana sekarang ni, sebab itu saya pun terkejut juga dekat pulau ada internet access yang laju, Encik Kamal kata. Ya, laju. Setakat ini alhamdulillah di Pulau Tioman. Alhamdulillah. Tapi itu di sebahagian saja di kampung Teket Dekat kampung Teket saja yang internet yang laju Tidak juga. Kita ada macam kampung Salang, kampung Genting. Sana pun internet semua okey lah. Okey, kampung Paya alhamdulillah setakat ni sebab kita juga ada kajian negeri sudah pun mengusahakan telco yang berkenaan lah untuk memastikan pencapaian internet kat sana kan. Baiklah. Okey, daripada pembaruan daripada tourism Pahang sendiri, apa yang dilakukan untuk memastikan industri setempat di sana untuk terus bernafas? Itulah dalam kita memastikan serta pelancongan kita ni terus dapat berjalan seperti mana biasa sebelum pandemik lagi. Kita sentiasa memberi baru kepada pengusaha-pengusaha pelancongan kita dan pengusaha-pengusaha pelancongan yang bertanggungjawab baru masuk pelancong ke negeri Pahang. Jadi pelbagai kaedah yang kita gunakan lah. Kita punya kaedah pemasaran, kaedah promosi dan publicity yang kita gunakan lah. Promosi nanti akan lebih banyak lah. Dalam pandemik ni kita kita akan menggunakan media-media sosial macam Gaya Travel sendiri yang membantu kita untuk sentiasa memberi maklumat-maklumat terbaru kepada bakal-bakal pelancong lah, bakal-bakal pelawat ke negeri Pahang. Jadi selain daripada tu kita juga dalam tempoh pandemik 18 bulan ni kita juga kajian negeri menyalurkan peruntukan bagi membantu pemain industri, bagi memastikan semua produk-produk pelancongan kita berada dalam keadaan baik. Kita perbaiki infrastruktur yang berkaitan agar apabila industri dibuka, pelancong akan dapat melihat bahawa sektor pelancongan di negeri Pahang ni sentiasa dijaga dan terus dapat menyumbang kepada ekonomi negeri Pahang ni. Okey, Encik Kamal, ada lagi satu soalan daripada guest. Saya rasa soalan ini agak menarik jugalah. Apakah perancangan pihak Tourism Pahang untuk memperkenalkan makanan Pahang yang popular dan tempat destinasi makanan-makanan yang terkenal dan sedap? So makanan pun is part of travel. Kita kajian negeri ni tu saya kata pelancongan dia merangkumi pelbagai perkara dalam negeri Pahang. Selain pada seni dan budaya, selain pada produk-produk pelancongan macam Tioman dan sebagainya. Kita ada negeri Pahang ni kaya dengan makanan tradisional di negeri Pahang. Kalau setiap daerah di negeri Pahang ni mempunyai keunikan makanan yang tersendiri. Sebab macam contoh di Temelloh kita ada ikan patin. Tetapi bagi daerah-daerah yang lain juga kita mempunyai keistimewaan produk makanan yang berkaitan dengan daerah yang berkenaan. Contoh kalau di Lipis kita ada nasi kebuli, kita ada kalau di Pekan kita ada opor pekan, kita ada puding raja. So makanan negeri Pahang ni dia oleh kerana Pahang ni besar, jadi di orang Lipis makanan ni, budaya makanan makanan yang menarik di sana lain. Di orang Raub lain, orang Temelloh lain, orang Jerantuk lain, orang Pekan lain, orang Kuantan lain. Jadi
Makanan saja kalau kita lihat di Negeri Pahang ni, insya-Allah lah saya ingat kalau siapa yang pernah datang ke Pahang, patin jerantuk lain, ikan patin temenuh lain, ikan patin di Pekan lain. Jadi ini keistimewaan yang ada lah di Negeri Pahang lah dari segi makanan lah. Dan sekarang ni Kerajaan Negeri pun sedang mengumpul produk-produk makanan berdasarkan makanan Negeri Pahang ni. Dan kita akan beri satu penjeramaan lah, maknanya kita akan patternkan kita punya makanan ini dalam kita namakan macam Pahang Pride lah. Pahang Pride maknanya keistimewaan Pahang yang kita akan jaga mutu dia, kita akan jaga kualiti dan bekalannya, mencukupi bagi pembekalan kita kepada mereka yang berminat kepada makanan kita. Pahang Pride tadi, adakah dia akan jadi dalam satu bentuk macam katalog apa semua tu? Ya, betul. Sekarang ni Kerajaan Negeri sedang berusaha ke arah untuk mengumpul bukan saja makanan tetapi apa saja yang boleh meletakkan Pahang, memberi satu penyeramaan baru kepada Negeri Pahang, sama ada kraft tangannya, sama ada tenunannya, sama ada produk pelancongan dia, sama ada benda yang berkaitan dengan apa-apa saja yang menunjukkan bahawa produk ini hanya ditawarkan oleh Negeri Pahang. Okey. Encik Kamal, ada satu soalan lagi daripada Fairul Irwan. Salam Encik Kamal, bilakah acara-acara di Pahang akan dijalankan kembali? Festival kita sebutkan dulu. Kita tak sabar sebenarnya. Kita di Tioman ni saja, di Tioman kita ada lebih daripada 10 acara yang kita sedang menunggu untuk dilaksanakan. Sebab di Tioman kita ada aktiviti-aktiviti selam scuba macam Start in Tioman, di mana bagi peminat-peminat selam scuba untuk mendapatkan lesen mereka, dipanggil SIT, Start in Tioman. Kita ada bubble camp untuk kanak-kanak, bagi mereka yang minat aktiviti-aktiviti air. Kita ada acara-acara eco challenge dan sebagainya. Kita ada banyak-banyak di Tioman saja. Itu belum lagi kita nak cerita. Terus kita sekarang ni menunggu sahaja lampu hijau daripada pihak Kerajaan Persekutuan oleh MKN untuk membuka sebadan, dan kita akan laksanakan program-program secepatnya mungkin lah. Sebab keunikan acara-acara kita ni dia mengikut destinasi. Kalau macam contoh di Cerating, oleh kerana musim-musim tertentu di Cerating ni dia ada ombak. Jadi kita kita bagi peminat-peminat sukan luncur air ni, Cerating akan menjadi pilihan. Begitu juga di Pulau Tioman, di Kampung Juara. Jadi peminat-peminat luncur. Bagi peminat-peminat burung, kita ada banyak destinasi pelancongan yang untuk kategori mereka yang minat kepada aktiviti-aktiviti melihat burung. Sebab di Bukit Fraser saja kita ada lebih kurang 270 spesies burung yang telah direkodkan pernah singgah dan tinggal di Bukit Fraser. Belum lagi bagi burung-burung yang di Taman Negara, di Taman Negeri Rompin kita, ada juga di Tasik Chini, di Tasik Bera. Jadi banyak. Itu saya kata tadi, acara kita lebih daripada 60 acara yang kita tak dapat jalankan lagi, dan insya-Allah kita akan laksanakan apabila tiba masanya lah. Secepat mungkin lah. Kita harap secepat mungkin lah. Itu dia, harap menjawab soalan daripada Fairul Irwan. Encik Kamal, Pulau Tioman merupakan tersenarai dalam program destinasi bebas COVID-19 dalam fasa kedua Pelan Pemulihan Pelancongan. Adakah Pulau Tioman sudah bersedia sebenarnya? Kita sudah bersedia. Sebenarnya Pulau Tioman telah bersedia bulan Julai yang lalu. Bulan Julai yang lalu kita dah bersedia. Di mana semua penduduk di Pulau Tioman telah pun diberi vaksin. Telah pun 2 dos lah. 2 dos lengkap. Jadi dari segi herd community kita ni, imuniti kita ni, kita Pulau Tioman ni kita dah 100% penduduk di sini dapat 2 dos vaksin. Kita sebenarnya ada 8 destinasi pelancongan yang di Negeri Pahang ni dah melebihi 90%. Contohnya macam Fraser Seal 100% telah pun penduduk di sana Fraser Seal telah pun divaksin 2 dos. Taman Negara kita ada juga di Kuala Gandar, di Taman Negeri Rompin, kita ada di Janda Baik, satu perkampungan tradisional orang Melayu yang dekat dengan Lembah Kelang.
bulan Ogos yang lalu kita telah pun lengkap untuk pemain-pemain industri kita telah pun lengkap divaksin lah. Bukan saja pemain industri tapi komuniti di situ. Jadi, so maknanya memang Pahang memang sudah bersedia lah untuk menerima kedatangan pelancongan ni kan. Itu sebab kalau kita kata tadi, kita berharaplah kerajaan persekutuan dapat memberi perhatian kepada contohnya Pulau Tioman yang mana Pulau Tioman ni pulau-pulau di pantai timur ni dia tadi monsun lah. Bila nak monsun ni, kalau sekiranya kita tidak buka secepatnya mungkin, mereka akan berhadapan dengan monsun nanti dan mereka terpaksa juga akan kehilangan pendapatan mereka sehingga bulan 4 tahun hadapan. Itulah. Okey, saya bacakan lagi soalan daripada kita punya audience, daripada Rokuro Rio Seiji. Betul tak sebut nama dia? Okey, apa lagi tempat yang menarik dekat Pahang selain Pulau Tioman dengan Cameron Highlands ataupun Genting Highlands lah? Dia banyak orang kadang-kadang ni bila sebut Pahang ni banyak mereka dia tahu Genting, mereka tahu Cameron Highlands. Sebenarnya Pahang kita ada 25 destinasi pelancongan utama di negeri Pahang. 25 ni termasuklah macam saya kata tadi Cameron Highlands, Bukit Fraser, Bukit Tinggi, Canda Baik, Genting Highlands, lepas tu kita ada Kuantan, Cerating, kita ada Pulau Tioman, kita ada Taman Negeri Rompin, kita ada Taman Negara, kita ada Kuala Gandar, kita ada titik tengah Temerloh, titik tengah Menanjung di Temerloh, kita ada Tasik Bera, Tasik Chini. Banyaklah saya nak sebut ni. Sebab Pahang ni kita bagikan Pahang ni kepada 3 koridor sebenarnya. So Pahang ni kita, oleh kerana Pahang besar, so untuk kita nak memasarkan produk ni, kita beri tema ke setiap kita punya koridor. Untuk koridor tanah tinggi macam mana saya sebut tadi lah, kita ada koridor alam semula jadi dan kembara, kita ada koridor pantai dan pulau, kita ada koridor satu lagi dipanggil koridor laluan kereta api lah. Maknanya bermula daripada Gemas, Negeri Sembilan, masuk membelah negeri Pahang sehinggalah ke Gua Musang. Jadi ini dia, kita membahagi-bahagikan Pahang ni kepada koridor-koridor ni lah. Bagi mereka yang minat tanah tinggi, kita ada produk tanah tinggi. Kita ada bagi mereka yang berminat dengan aktiviti-aktiviti kembara dan alam semula jadi, kita ada Taman Negara, kita ada Jerantut, kita ada Raub, kita ada Merapuh, kita ada. Bagi mereka yang minat kepada pantai dan pulau, kita ada Nenasi, Pekan, Rompin, Kuantan, Cerating, Pulau Tioman. Jadi banyak. Okey, Encik Kamal sebutkan tadi ada 3 koridor kan. So untuk tourism Pahang sendiri ada dalam 3 koridor ni ada mana-mana yang Encik ada tourism Pahang dia fokuskan tak? Yang semata-mata itu. Itu saya katakan tadi, kita fokus kepada 25 tadi produk tadi. 25 produk tadi lagi kita fokuskan. Kita fokus kepada 25 produk pelancongan kita lah. Yang kecil-kecil yang baru orang kata masih lagi kita sedang promosikan tu banyak. Aktiviti-aktiviti kita lah selain daripada yang saya sebut tadi lah. Banyak lagi. Lepas tu saya difahamkan Bukit Fraser akan dijadikan Little England Bukan, dia sebenarnya Bukit Fraser ni dikenali sejak dulu lagi. Little England lah. Little England. Sebab ciri-ciri bangunan dapat di Bukit Fraser itu ialah bangunan tinggalan sejarah, konsepnya berkonsep Inggeris. Istimewanya Bukit Fraser ni satu kawasan rehat yang tak besar sangat, tetapi dengan cuacanya, dengan ketenangannya, dengan aktiviti-aktiviti yang orang kata sesuai untuk kekeluargaan, sesuai untuk mereka yang ingin lari kepada kesibukan kota, mereka yang ingin, kita ada padang golf. Padang golf kita ni dulunya adalah merupakan yang kedua tertua di negara kita. Tetapi sekarang ni boleh katakan kita lah yang
tertua yang masih kekal, kita lah yang tertua di negara kita. Tertua sebab lah. Dulu ni dia ada satu padang golf di Taiping, kalau tak silap saya. Tapi sekarang ni dah tak ada dah padang golf tu. So tinggal di Pahang aje lah. Itu yang di Kuantan tu Bukan, ni di Bukit Fraser, padang golf. Oh, ya, Bukit Fraser dia. Oh, okay. I see. Jadi kalau nak main golf kat sana tak ada masalah. You nak main tengah hari ke? Oh, sejuk 12 pagi. Cuaca sangat menyebelahi. Bestnya. Dah lah hijau-hijau kat situ kan, boleh jalan dengan sejuk syok kan. Dan kita pun sedang menambah baik lagi lah kemudahan-kemudahan yang ada di Bukit Fraser. Kita menambah baik kita punya landscape kita lah. I see. Bukit Fraser lah. Okey. Baiklah, sebelum kita ke soalan yang terakhir ni, sekali lagi saya ingin ingatkan bahawa kita ada dua quiz dekat sini, iaitu satu kategori adalah soalan terbaik. Kita akan pilih 3 pemenang untuk soalan terbaik, iaitu dia akan memenangi satu voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser untuk 2 orang, termasuk sarapan dan juga goodie bag tajaan daripada Tourism Pahang, dan juga satu Mark Starbucks Reserve ni. Okay, Black Eagle edisi terhad daripada Starbucks, dan juga voucher buy one free one daripada Starbucks, dan juga skipping majalah Gaya Travel. Okay, itu untuk kategori soalan yang terbaik. Kita akan pilih 3 pemenang sebelum habis live ni. Dan untuk kategori lagi satu adalah untuk lucky sharer pula, akan memenangi voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser untuk 2 orang, termasuk sarapan dengan goodie bags daripada Tourism Pahang. Satu paket patin campak masak tajaan Sangkar Zul. Patin campak masak ni ikan patin lah, saya rasa frozen, ikan patin frozen yang masak terus panaskan kan. Lagi satu goodie bag daripada Wardah Cosmetics, dan 2 voucher minuman buy one free one tajaan Starbucks Malaysia dan majalah Gaya Travel. So ini pun akan ada 3 pemenang untuk kategori lucky sharer. So nanti pihak Gaya Travel kita akan hubungi pemenang tersebut lah. Okey, baik, kita ke soalan, saya ke soalan yang terakhir lah untuk malam ini. Okey, untuk perancangan negeri Pahang sendiri untuk menerima pelancong setelah kerajaan umumkan rentas negeri nanti, macam mana? Apa perancangan negeri Pahang? Kita ingin memastikan bahawa sektor pelancongan kita ini akan tidak, apabila sempadan dibuka ni, dia takkan jadi kluster baru lah. Maknanya pelancongan ni kalau sekiranya COVID ni nanti bila kita buka je, kalau kita tak jaga sektor kita dengan SOP, kita tak mahu akan timbulnya kluster-kluster pelancongan. Jadi dalam usaha itu kita akan terus memastikan dan terus memberi peringatan kepada pengusaha-pengusaha pelancongan kita supaya sama-sama membantu, sama-sama memastikan SOP. Tak perlu, macam saya katakan tadi, tak perlulah kita tunggu kerajaan kena pergi buat serbuan dan sebagainya. Kerajaan kena buat kuasa kita terus mengintip-intip untuk memastikan bahawa SOP ini terus dipatuhi. Jadi kita minta semua pengusaha-pengusaha kita, pemain industri kita mematuhi SOP, dan insyaAllah kalau sekiranya kita dapat meyakinkan kepada pelancong-pelancong kita bahawa destinasi Pahang ini selamat untuk dikunjungi, insyaAllah kita akan kembali kepada zaman sebelum COVID lah. Harapnya macam itulah. Kita boleh menerima pelancong dan seterusnya kita keluar daripada masalah-masalah yang pendapatan, di mana mereka agak tertekan dengan suasana sekarang ni lah. Itu sebab macam saya ingin ingatkan juga kepada pengunjung-pengunjung lah, kepada pelawat-pelawat ataupun pelancong-pelancong yang bakal datang ke Pahang, supaya bila berada di sesuatu produk pelancongan yang terdapat yang mereka kunjungi itu, mereka juga perlu memastikan bahawa SOP yang ditetapkan perlu dipatuhi lah. Tak perlulah orang kata kita persoalkan mengapa kami kena buat begini, kenapa kami tak boleh buat begini. Jadi mereka kena membantu jugalah kita lah di negeri Pahang untuk memastikan sektor pelancongan kita ni terus
boleh berjalan dengan baik lah. Setelah maknanya dengan nombor baru, dengan realiti baru. Kalau dulu musuh pelancong kita, okey, kalau bilik ni boleh tambah tilam, kita janganlah tambah tilam lagi. Tak payah tambah tilam lagi lah. Maknanya cukup lah dengan kalau 2 satu bilik, 2 lah satu bilik. Kalau 4 satu bilik, 4. Kalau 1 satulah. Janganlah kita nak tambah tilam lagi oleh kerana kita nak mengejar keuntungan. Kita tak mahu lagi, okey, oleh patutnya restoran kita boleh masuk 10, 30 orang. Kita nak masuk sepenuh-penuhnya. Jadi kita kena sentiasa ingat bahawa kesilapan kita nanti juga akan memberi padah kepada kita sendirilah. Itu ingatan kita kepada pemain industri dan kepada mereka yang ingin berkunjung ke negeri Pahang. So kalau kita nak enjoy, kita nak travel apa semua, kita still kena beringat lah. Ya, betul. Sebab COVID masih ada. Walau macam mana pun akan tetap ada untuk beberapa tahun lagi saya rasakan. Kita akan bersama dengan kita akan bersama dengan COVID. Dah jadi endemik dah pun kan. Betul. So kita pun kena beringat lah. Memanglah kita dah lama sangat kita nak travel, tapi bila sekali dah dapat keluar tu jangan lupa diri pula. Jangan lupa diri. Okey, saya Cik Ahmad, kita masih menunggu keputusan pemenang untuk 3 soalan terbaik daripada Syahidah. Okey, Encik Ahmad, saya ambil masa sikit lagi ya. Boleh kita bacakan lagi soalan daripada kita punya penonton sekarang. Okey, kita ada satu soalan daripada Aki Lau. Dia tanya berapa hari kalau nak explore tempat menarik dekat Pahang ni kan? Ya, kita kena tengok di mana pelancong nak pergi. Kalau di Pulau Tioman ataupun di Taman Negara, sekurang-kurangnya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Baru kita boleh dapat explore banyak kita punya ni lah, produk-produk yang ada di tempat. Tapi bagi setengah-setengah tempat, mungkin orang kata 2 hari 1 malam sudah memadai. Bagi orang percutian keluarga, mungkin mereka memerlukan tempoh yang panjang, 3 hari 2 malam. Bagi percutian individu ataupun pelancong-pelancongan berminat yang tertentu, contoh untuk scuba diving, mungkin 2 hari 1 malam tak cukup. Mereka kurang-kurangnya mesti duduk 5 hari 4 malam. Sebab aktiviti scuba diving ni dia memerlukan memerlukan lamalah. Sebab macam kalau 3 hari 2 malam, saya rasa tu dekat Kuantan boleh kot kita nak explore Kuantan satu tempat dia. Kalau di Bukit Fraser pun, kalau kita duduk 3 hari 2 malam pun sebenarnya memadai lah. 3 hari 2 malam. 2 hari 1 malam pun boleh, tapi elok-eloknya 3 hari 2 malam. Sebab kita di Bukit Fraser ni, kita punya tarikan kita ni banyak kepada alam semesta jadilah. Bagi peminat burung, mereka masuk ke Denai, pergi awal pagi, balik lewat petang. Sebab aktiviti ni dia memerlukan dia orang fokus kepada aktiviti itulah. Tapi bagi aktiviti riada, mandi-manda dan sebagainya, rasa saya 2 hari 1 malam tu sudah memadai lah. Pahang ni banyak, kita ada 11 daerah, kita ada produk-produk pelancongan kita banyak. Jadi untuk pergi daripada satu produk pun mengambil masa yang panjang. Dia tak macam negeri lain. Kita dalam 1 hari kita boleh explore semua. Tapi di Pahang tak boleh lah kan. Pahang besar kan? Pahang besar. So, saya ada nak baca lagi satu soalan ni daripada kita punya pendengar. Daripada Joey Astana. Adakah muzium perpustakaan Istana Budaya dibuka sepanjang tempoh PKP ni? Buat masa sekarang belum lagi dibuka. Dan insyaAllah lah akan dibuka secepatnya mungkin apabila kita dapat kebenaran lah. Muzium kita banyak. Di Sungai Lembing pun kita ada muzium perombongan. Di Pekan kita ada muzium negeri. Jadi begitu juga kita ada juga library dan lain-lain lah. Jadi kesemuanya akan dibuka lah selaras dengan pengumuman yang akan dibuat nantilah. Dan kita memang pun nak buka kita punya produk pelancongan secepatnya mungkin. Kita pun tak nak tutup lama-lama sebab semua perkara ni mendatangkan pendapatan, mendatangkan hasil, memberi peluang pekerjaan, pendapatan kepada semua pengusaha kita lah.
kedai makan. Yalah. Bila terlibat saja pelancongan, akan ada aktiviti makan minum, ada saja aktiviti pengangkutan, ada saja aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatan kepada penduduk setempat. Kalau kita lihat macam contoh di Pulau Tioman, 90% penduduk di Pulau Tioman ini terlibat dengan industri pelancongan. Jadi mereka lah pengusaha bot, mereka lah pengusaha restoran, mereka lah pengusaha chalet, mereka lah pengusaha aktiviti-aktiviti yang terdapat di Pulau Tioman. 90%. Kalau bayangkanlah kalau sekiranya sektor pelancongan ini tidak dibuka untuk tempoh yang lebih panjang, maka mereka akan menghadapi kesukaran untuk meneruskan perniagaan mereka lah. Begitu juga di Taman Negara, mereka juga terlibat dengan restoran, mereka terlibat dengan aktiviti-aktiviti bot di sungai. Dan semuanya bergantung hidup dengan sektor pelancongan. Jadi sektor pelancongan ni merupakan nadi utama kepada pelancongan bagi negeri Pahang lah. Dan mereka sangat bergantung hidup dengan aktiviti pelancongan. Okey, Encik Kamal, lagi satu soalan saya nak bacakan daripada Muhammad Syamzuri Muhammad Nur. Okey, pihak tourism Pahang ada menjalinkan usaha sama dengan negeri-negeri lain tak? Tourism negeri-negeri lain. Setakat ini kita belum ada lagi kerjasama yang serius lah. Walaupun kita pernah mengadakan beberapa siri program secara bersama lah. Terutamanya macam negeri Pantai Timur ni kita dengan Terengganu, kita ada juga kerjasama 3 negeri ya, Kelantan, Terengganu, Pahang, satu lagi Johor. Kita ada kerjasama sebelum COVID lah, sebelum COVID dulu. Tapi program ini terhenti apabila ada COVID lah. Dan kerjasama dengan beberapa negeri lain juga kita sedang usahakan lah. Contohnya dengan Perak, Sebab kebanyakan produk pelancongan kita seolah-olah macam kita berkongsi dengan negeri-negeri tertentu. Contohnya macam Cameron Highland, kita sempadan Cameron Highland kita berkongsi dengan negeri Perak. Macam juga dengan Bukit Fraser, produk kita seolah-olah berkongsi dengan negeri Selangor. Jadi begitu juga dengan Pulau Tioman, produk kita berkongsi dengan negeri Johor. Sebab pintu masuk ke Pulau Tioman ini ada 2, satu daripada Johor, satu daripada Pahang, Tanjung Gemuk. Jadi kerjasama seumpama ini sebenarnya sangat menguntungkan lah. Sebab kek pelancongan ni besar, kita nak kongsi bersama dengan negeri yang lain lah. Macam untuk daripada segi destinasi pelancongan apa semua, kawasan laut, pantai apa semua, memang kita senang untuk kita jual produk tu. Tapi macam mana pula dengan dari segi budaya ni kurang mendapat tempat dekat orang kita sendiri. So macam apa Tourism Pahang akan lakukan untuk naikkan lagi industri dari segi budaya ni? Aktiviti budaya ni sebenarnya dia tak boleh stand alone, dia tak boleh bersendiri, dia mesti dipackagekan. Dia mesti dipackagekan dengan produk pelancongan yang lain lah. Maknanya dalam aktiviti, atau cara lawatan kepada pelancong, kita kena masukkan aktiviti kebudayaan. Maknanya dalam 3 hari 2 malam, kalau sekiranya mereka datang ke Pulau Tioman, selain daripada mereka waktu siangnya mengikuti aktiviti air, malamnya ada persembahan kebudayaan dan sebagainya. Pada waktu tengah harinya ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kebudayaan, lawatan-lawatan di pusat-pusat kraftangan. Jadi dia kebudayaan ni dia tidak boleh bersendiri, dia kena bersama. Jadi dia mesti dipackagekan. Begitu juga. Lagi satu kita nak beritahu lah bahawa kebudayaan ni kalau untuk pasaran antarabangsa dia memang satu perkara yang orang kata dia laku lah. Kalau nak jual laku. Kalau melibatkan pelancong-pelancong antarabangsa. Tapi pelancong-pelancong tempatan, domestik ni dia agak kurang sikit. Begitu juga aktiviti-aktiviti museum. Benda ini kita sebenarnya kita kena tingkatkan kesedaran lah. Tingkatkan kesedaran kepada masyarakat kita bahawa aktiviti-aktiviti budaya ni sebenarnya satu perkara yang perlu kita dedahkan, khususnya kepada generasi muda lah. Begitu juga aktiviti-aktiviti hutan. Kita ada program-program yang ada kaitan dengan institusi pengajian tinggi. Bagaimana kita mendedahkan murid-murid pelajar-pelajar kita di peringkat umur yang tertentu kepada aktiviti-aktiviti pelancongan. Contoh macam aktiviti melihat burung. Kita pada setiap tahun kita menganjurkan nature camp kepada pelajar-pelajar ni. Bagaimana mereka boleh
mendorong mereka untuk minat kepada aktiviti-aktiviti ini. Sebab kita nak guna teropong pun tak pandai. Jadi kalau kita tak diajar daripada kecil bagaimana nak menggunakan teropong, bagaimana nak mengenal pasti burung, apa jenis burung, bagaimana kita nak tahu habitat burung ni. Kalau kita tak ajar daripada peringkat sekolah, perkara ni memang sukarlah bila dah dewasa, mula timbul kata kita tadi, tak minat dengan budaya, tak minat dengan nature, tak minat dia semua. Lama-lama nanti akan pupus dah benda ni. Jadi kita sebab dalam pelancongan dia banyak segmen lah. Kita ada pelancongan ni banyak kategori, yang agrotourism lain, yang edu-tourism lain, yang sport tourism lain, dia banyak. Sebab orang yang minat mancing, dia akan mancing. Orang minat sukan, dia akan minat sukan. Orang minat bersikal, akan minat bersikal. Tapi kesemuanya kita boleh dorong untuk industri pelancongan lah. Mana mesti dipakejkan bersama. Dia tak boleh stand alone. Okey, kita pun dah ada pemenang untuk 3 jawapan yang terbaik. Untuk yang pertama, saya akan bacakan soalan yang pertama daripada Faris Ahmad. Soalan, apakah keunikan terbaru yang lain daripada biasa sektor pelancongan tawarkan pada pelancong? Apakah keunikan terbaru yang lain daripada biasa sektor pelancongan tawarkan kepada pelancong? Encik Kamal nak menjawab soalan tu? Ada orang nak jawab? Encik Kamal boleh jawab kepada soalan tu? Ya, dia sebenarnya aktiviti terbaru ni banyak. Sekarang ni dia di atas kreativiti lah sebenarnya. Kreativiti kita punya pemain-pemain industri. Jadi kalau sekiranya aktiviti-aktiviti yang baru ni dapat ditawarkan kepada pelancong, dia sebenarnya akan menguntungkan mereka sendiri jugalah. Dia tidak perlu berebut dalam satu acara. Kalau dia nak buat aktiviti yang sama saja dalam satu tempat, mungkin dia akan mendapat persaingan. Tapi kalau dia cuba mewujudkan aktiviti-aktiviti baru, dia akan mendapat pelanggan-pelanggan yang lain lah untuk segmen-segmen tertentu. Okey, untuk pemenang yang kedua pula, untuk kategori soalan yang terbaik, pemenang kedua adalah Muhammad Syamzuri Muhammad Nur. Dengan soalan dia, apakah perancangan pihak Tourism Pahang untuk menarik semula pelancong dari negeri Pahang selepas rentas negeri diberikan, dan bagaimana untuk mempertingkatkan bilangan penerbangan ke Kuantan Airport dari dalam dan luar negara? Ini berkenaan penerbangan keluar masuk ke negeri Pahang. Ini dia sebenarnya kita punya kemudahan pengangkutan untuk bagi mana-mana pelancong domestik untuk sampai negeri Pahang ni sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar lah. Sebab sekarang ni jaringan laluan jalan raya, highway yang baik, kita boleh sampai ke negeri Pahang. Tapi untuk penerbangan luar yang masuk daripada negara luar, yang ini kita juga sedang, kajian negeri sebenarnya sedang dalam proses untuk membina lapangan terbangan yang baru. Kita ada lapangan terbangan yang baru lah. Dan insyaAllah nanti kalau sekiranya lapangan terbang, sebab kapal terbang yang kita ada ni tidak dapat menampung pesawat yang besar. Sebab landasan lapangan terbang kita yang sedia ada sekarang ni, kita kongsi dengan lapangan terbang angkatan tentera. Jadi kita untuk kemudahan untuk mengisi minyak dan sebagainya tidak ada di lapangan terbang kita lah. So jadi, yang baru punya dekat mana Cik Mak? Yang baru ni dia perancangannya itu di sempadan antara negeri Pahang dengan Terengganu lah. Di tempatnya dekat dengan area Cerating, Jabor macam tu lah. Itu bila siap tu? Sekarang ni dalam proses dia on final kan dia punya ni lah. Proses pembinaannya nanti saya pun tak pasti bila akan dimulakan. Tapi insyaAllah benda ni telah pun dipersetujui, telah pun diluluskan untuk pembinaannya lah. Sebab saya kata tadi lapangan terbang, kalau kita nak tambah lapangan terbang, kita ada penerbangan masuk dan keluar daripada Singapura, ada dulu sebelum ni. Tetapi disebabkan ada kemudahan-kemudahan lain yang tidak dapat disediakan di lapangan terbang yang berikut, menyebabkan syarikat-syarikat yang ingin
masuk ke lapangan terbang tu menangguhkan dulu mereka punya hasrat. Okey. Bagi dari segi untuk sampai ke Negeri Pahang ni, kalau ikut pelancong domestik rasa saya tidak menjadi masalah yang besar lah. Kecuali lah orang kata kalau mereka ni mempunyai pendapatan yang baik, bajet yang besar, nak datang ke Pahang daripada KL nak naik kapal terbang juga, nak pergi ke Cameron Highland tak boleh juga sebenarnya. Kalau lebih elok dia naik kapal terbang ke Cameron Highland dia tak perlu juga kan. Sebab Pahang ni kedudukan dia dekat dengan Kuala Lumpur, tidak seperti Kelantan. Kelantan ni kalau sekiranya untuk melalui jalan raya saja 10 jam perjalanan. Betul. Jadi sebab dia memerlukan penerbangan lebih mudah, 45 minit, 50 minit akan sampai. Tapi kalau Negeri Pahang, kalau setakat Kuala Lumpur nak pergi ke Kuantan, nak sampai ke Negeri Pahang pun, nak pergi Janda Baik pun tak sampai setengah jam pun. Kalau sekiranya kita pergi Kuantan pun dalam 2 jam ke 3 jam je dah sampai pun ke Kuantan. Untuk sampai ke Taman Negara, saya ingat dalam masa 2-3 jam je sampai dah. Sebab kemudahan jalan raya kita sangat baik lah. Okey, untuk pemenang yang terakhir, pemenang yang ketiga adalah daripada Husin Ibrahim Saleh. Okey. Soalan dia, kenapa keputusan MKN tentang larangan pelancongan kembali beroperasi di Pahang tidak sekata dengan keputusan pihak pelancongan Pahang? Saya ingat bukan tidak sekata. Kita kerajaan negeri kita tidak mempunyai kuasa autonomi untuk melonggarkan apa-apa saja keputusan yang dibuat oleh MKN dan peringkat persekutuan. Dan kita kerajaan negeri akan ikut apa yang telah ditentukan oleh MKN. Cuma kadang-kadang ada untuk kes-kes tertentu kerajaan negeri Pahang akan memperketatkan SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Kita tidak boleh melonggarkan, tapi kita boleh memperketatkan. Contohnya, kalau sekiranya aktiviti perniagaan boleh dibuka daripada pukul 8 malam yang dikeluarkan oleh MKN sehinggalah pukul 10 malam. Tapi kerajaan negeri boleh menentukan bahawa operasi perniagaan hanya boleh dibuka sehingga pukul 8 malam saja, bukan 10. Boleh. Tetapi kalau sekiranya SOP itu oleh federal mengatakan boleh buka perniagaan daripada 8 pagi hingga 8 malam, kita kerajaan negeri nak buka sampai 10 malam, itu tak boleh. Sebab kita tidak boleh melonggarkan. Tetapi kelonggaran kita boleh mengetatkan, tetapi kita mengetatkan tu bukanlah untuk tujuan yang lain, tapi untuk memastikan bahawa penularan pandemik COVID ini yang sekarang ni masih lagi orang kata belum reda, untuk kita pastikan kita menjaga kemaslahan rakyat Negeri Pahang lah. Kita tak apa, kita ketat sikit tak apa untuk menjaga kesihatan pemasaran kita semua lah. Jadi boleh kawal lah benda ni. Nak kata kita tak sama, tidak. Itu satu perkara yang saya boleh katakan kenapa Pahang tak ikut itu tidak benar lah. Tidak benar. Okey, terima kasih banyak Encik Kamaluddin. Dengan itu berakhirlah soalan untuk malam ini ya. Okey. Baiklah, untuk pemenang-pemenang tadi, sekali lagi saya akan beritahukan dia akan memenangi voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser untuk 2 orang, termasuk sarapan beserta goodie bag tajaan Tourism Pahang, 1 mug Starbucks Freezer Black Eagle edisi terhad beserta 2 voucher minuman buy one free one tajaan Starbucks Malaysia dan 1 keping majalah Gaya Travel. Okey, untuk yang tak menang tak apa, minggu depan ada lagi, dan untuk lucky sharer pun ada lagi. So boleh share lagi, sempat lagi share. Yang tak menang ni Encik Anas, kita nanti kita akan keluarkan voucher penginapan. Voucher penginapan. Okay. Kerajaan negeri telah pun meluluskan sejumlah peruntukan untuk menghadiahkan kepada mereka yang ingin datang ke Negeri Pahang dengan voucher-voucher pelancongan. InsyaAllah kita akan lancarkan kita punya voucher ni oleh yang berhormat Datuk Seri Esko Pelancongan kita pada 14 bulan nanti. Tak lama lagi lah. Secara rasminya kita akan mengeluarkan voucher pelancongan. Voucher ni nak dapat di mana? Voucher penginapan melalui apps Pahanggo. So okey, nanti siapa-siapa yang berhasrat nak ke Pahang boleh visit Pahanggo dan dapatkan voucher ni.
Tapi pelancaran ni pada 14 hari bulan nanti ya. 14 ni kita akan secara rasminya kita akan melancarkan voucher tu lah. Voucher penginapan. Voucher penginapan. Maknanya boleh lah nanti, boleh tebus lah di mana-mana hotel yang terdapat di Negeri Pahang lah. Diskaun banyak lah, sampai berapa persen tu diskaun dia? Kita bagi voucher kita ni ada setengah, voucher kita bernilai RM20 dan RM30. Maknanya voucher tu kalau dia pergi hotel budget hotel ke, atau dia pergi ke mana-mana hotel ni, dia dapat lah dalam 30 ke 50% diskaun. Oh, banyak juga lah, 30-50% kan. Tapi ini untuk budget hotel saja ke atau 4 star, 5 star boleh juga? Buat peringkat yang pertama ni kita untuk budget hotel. Budget hotel. Okey. Itu jadi siapa-siapa yang tak memenangi untuk kategori best question tadi boleh ke website Pahanggo untuk dapatkan voucher penginapan daripada Tourism Pahang okey. Dan kalau korang nak masuk ke kategori lucky sharer pun boleh lagi ni, sempat lagi untuk share banyak-banyak dengan caption yang menarik. Okey, dan anda boleh dapat voucher penginapan 2 hari 1 malam di Puncak Inn Hotel Bukit Fraser untuk 2 orang, termasuk sarapan berserta goodie bags daripada tajaan Tourism Pahang juga. Satu paket patin campak masak tajaan Sangkazul. Patin campak masak, baling dia patin tu siap. Macam tu. Baling dia siap lah. Baling dalam kuali lah. Siap, okey. Lepas tu akan dapat goodie bag daripada Wardah Cosmetics. Wardah Cosmetics daripada Indonesia lah. Okey, dan 2 voucher minuman buy one free one tajaan Starbucks Malaysia dan juga daripada majalah Guide Travel Magazine. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja kita pada malam ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Kamarudin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Pahang, kerana bersama dengan kami pada malam ini. Sepatutnya habis dalam pukul 9.45 tadi. So, tapi dah 10 terlebih sikit, saya minta maaf. Okey, terima kasih banyak Encik Kamarudin. Terima kasih banyak Cik Anas. Ya, okey, terima kasih juga kepada terima kasih banyak Encik Kamarudin. Nanti pasti kita akan berjumpa lagi nanti. Ya, insya-Allah. Okey. Nanti kita bawa gaya travel ni explore kita punya ni lah. Yes, kita boleh buat live terus dekat sana ke apa kan. Kita bawa. Ya Anas sebut je nak pergi mana. Kita akan bawa. Okey, itu nanti kita bincang tepi lah. Okey, terima kasih banyak Encik Kamarudin sekali lagi ya. Okey, saya juga mendoakan agar semoga pelancongan di Negeri Pahang akan kembali segar, kembali pulih dan semua dapat kebebasan untuk melancong ke seluruh negara Malaysia. Okey, bukan saja di Pahang tapi dekat satu Malaysia, semua orang memang saya rasa dah teringin sangat nak travel. Okey. Dan terima kasih juga semua yang menonton pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk memeriahkan ruangan komen. Dan untuk minggu depan kita akan melancong ke Labuan pula, ke negeri Labuan. Dan dan kita akan bersiaran pada masa yang sama, hari Ahad pukul 9 malam. Dan semestinya ada hadiah-hadiah yang menarik juga. So mungkin ada voucher hotel ke, mungkin ada flight penerbangan ke Labuan, kita tak tahu. Kita tunggu minggu depan. Okey, dan yang pastinya untuk minggu depan kita doakan agar Ed Junaidi sembuh supaya dia boleh berjumpa anda semua balik minggu depan ya. Okey, untuk itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Terima kasih semua ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.